Okey. Assalamualaikum semua, apa khabar? Saya harap-harap semua okeylah ya, sihat-sihat semua. Okey. Khabar baik. Ustaz okey ke? Terima kasih juga saya ucapkan kepada tim apa F54 kerana mendoakan saya punya kesihatanlah. Alhamdulillah saya okey, dah potong gelang pun dan dah keluar hospital hampir seminggu lah dah keluar. Isteri saya pun dah keluar daripada hospital. Anak-anak saya pun hari ni 2 orang akan potong gelang merah yang positif. Dan seorang lagi dia negatif. Bila negatif lambat pula dia punya nak potong gelang. Jadi kesimpulannya lebih baik positif dibandingkan negatif. Alright, tak adalah. Kalau boleh biar negatif lah ya. Kalau positif maksud kita nak menguruskan Baik, bising sikitlah ya. Anak-anak tengah bermain ni. Okey. Baik, kita akan sambung bacaan kita daripada ayat 42 sehingga 49. Boleh ikuti saya membaca ya? Boleh? Boleh ke? Saya tak dengar ni. Adakah saya putus, line saya terputus? Assalamualaikum semua. Dengar ke suara saya? Dengar tak? Boleh? Boleh respon sebab saya macam tak dengar lah anda punya respon. Waalaikumsalam. Dengar Ustaz, dengar. Okey boleh kita mulakan ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلون ثم يأتي من
بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله العظيم. Boleh bantu saya untuk bacakan terjemahan? Boleh? Ada volunteer? Boleh Ustaz, boleh. Oh, ada Cik Syaril. Alamak, patutnya Cik Syaril kena ikut saya baca ni. Okey Ustaz. Okey, boleh? Cik Syaril, silakan. Bermula ayat 42. Dan berkatalah Yusuf kepada orang yang ia percaya akan terselamat di antara mereka berdua. Sebutkanlah perihalku kepada tuanmu setelah orang itu dibebaskan dari penjara. Maka ia dilupakan oleh syaitan untuk menyebutkan hal Yusuf kepada tuannya. Dengan sebab itu, tinggallah Yusuf dalam penjara beberapa tahun. Dan pada suatu hari, Raja Mesir berkata, sesungguhnya aku mimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan aku melihat 7 tangkai biji-bijian hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Wahai ketua-ketua kaum yang hadir, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku ini, kalau kamu orang yang pandai menafsirkan mimpi. Mereka menjawab yang demikian itu ialah mimpi-mimpi yang bercampur aduk. Dan kami bukanlah orang-orang yang mengetahui mimpi-mimpi yang sedemikian itu. Dan pada saat itu, berkatalah orang yang terselamat di antara mereka yang berdua itu, dan yang baru mengingati akan pesanan Yusuf sesudah berlalu suatu masa yang lanjut. Aku akan memberitahu kepada kamu tafsirannya. Oleh itu, hantarkanlah daku pergi kepada orang yang mengetahui tafsirannya. Setelah ia berjumpa dengan Yusuf, berkatalah ia, Yusuf, wahai orang yang benar pada segala-galanya, tafsirkanlah kepada kami seorang bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus dan 7 tangkai biji-bijian yang hijau serta 7 tangkai lagi yang kering. Tafsirkanlah supaya aku kembali kepada orang-orang yang mengutusku itu. Semoga mereka dapat mengetahui tafsirannya. Yusuf menjawab, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu ketam, biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Kemudian akan datang selepas tempoh itu 7 tahun kemarau yang besar yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan dan padanya mereka dapat memerah hasil anggur, zaitun dan sebagainya. Okey. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Cik Syaril. Baik, ini adalah kisah kita yang ke-8 berkaitan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Seperti yang kita tahu, Nabi Yusuf merupakan surah Yusuf ini merupakan satu-satunya surah yang menceritakan tentang seluruhnya berkisahkan tentang Nabi Yusuf sahaja. Dan adalah beberapa nabi yang terlibat juga dalam ini seperti Nabi Yakub, tapi Nabi Yakub wataknya muncul di awal dan di akhir sahaja. Baik. Bermulalah dengan kita punya, kalau kita melihat ayat 42, baik, di mana ayat 42 ini seperti yang kita dah bincang rasanya dalam 2 minggu lepas, okey, 2-3 minggu lepas kot. Kita menceritakan tentang Nabi Yusuf mentafsir mimpi 2 orang banduan. Dan salah seorang banduan hiduplah salah seorang banduan tu meninggal dunia sebab dihukum oleh raja. Kemudian bermulalah ayat 42 ini di mana Nabi Yusuf berpesan kepada yang lepas tu saya tak ingatlah nama dia, yang terlepas itu. Yang membuat kek tu namanya Jash Nakir. Okey. Yang menuang minuman tu nama dia ialah Banu. Okey. Dalam buku kitab ni ditulis namanya Banu. Okey.
Banu ni Banu tu dilepaskan dan dia kembali menjadi pelayan di istana. Okey, namun kalau kita melihat dengan dekat ayat 42 ini, dia meminta untuk Banu tu menceritakan kepada tuannya, okey, tentang apa yang berlaku ataupun apa yang diceritakannya. Apa yang berlaku di dalam penjara itu, di mana Nabi Yusuf alaihissalam telah mentafsir mimpi yang telah dimimpi mentafsir mimpi si Banu ni lah. Okey, namun biasalah manusia tidak boleh terlepas daripada terlupa, di mana dia telah dilupakan oleh pesanan Nabi Yusuf alaihissalam ini telah lupa Banu ni telah melupai pesanan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi maka kita melihat ayat yang seterusnya ni, dengan sebab itu tinggallah Yusuf dalam penjara beberapa tahun. Ada pandangan, ada beberapa pandangan berapa tahun Nabi Yusuf alaihissalam ni berada dalam penjara. Okey, ada yang menyatakan 3 sehingga 9 tahun, ada yang kata 7, ada yang kata 5, ada yang kata lebih daripada 10. Okey, sebab Allah tidak menyatakan beberapa tahun dalam kes ini. Okey, mungkin ada sebab Allah tetap tidak memberitahu supaya kita boleh mengkaji anggaran dia berapa lama Nabi Yusuf alaihissalam, tapi lamalah tidak dinyatakan berapa lama lagi. Okey, ada juga yang berpandangan bahawa Nabi Yusuf alaihissalam ini bukannya orang tersebut yang lupa, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam yang terlupa pada dia pernah berpesan kepada orang itu. Jadi Nabi Yusuf pun tinggallah dalam penjara tersebut. Tapi Allah ada hikmahnya. Kita percaya Allah mempunyai hikmahnya, dan ada sebab mengapa Allah menjadikan keadaan itu sedemikian. Itu adalah hikmah Allah. Allah lebih mengetahui. Jadi bermulalah dalam tempoh selepas itu berlakulah di mana raja pada ketika itu okey. Inilah yang membolehkan Nabi Yusuf alaihissalam ini dia keluar daripada penjara secara terhormat, okey, dengan baik dan terhormat di mana pada satu ketika Raja Mesir, okey, Raja Mesir yang bernama Ar-Rayyan bin Malik bin Arashah bin Faran bin Amru bin Amlaq bin Lawis bin Sam bin Nuh. Di mananya dia keturunan Sam daripada Nabi Nuh. Seperti yang kita tahu, Nabi Nuh ada 3 orang anak yang terselamat, seorang yang tak selamat. Yang pertama Sam, Ham, Sam yang pertama, yang kedua Ham, yang ketiga ialah Yafis. Itu adalah 3 orang anak Nabi Yusuf, anak Nabi Nuh yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam di dalam bahtera Nabi Nuh yang telah dibina ketika banjir besar melanda satu dunia. Itu pun ada diperdebatkan. Adakah banjir besar ketika zaman Nabi Nuh itu satu dunia ataupun tidak? Ada yang kata bukan satu dunia. Ada yang kata satu dunia ditutupi oleh air. Yang menariknya kan, bila sebut tentang kisah banjir besar ni, banyak tahu kitab-kitab agama lain pun turut menceritakan kisah ini. Saya pernah tengok satu dokumentari lah. Dia kata kitab agama Hindu pun ada menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam ini. Nabi, kita tahu lah, agama yang paling lama yang ada kat dunia ni ialah agama Hindu. Tapi agama Hindu lah. Ada yang juga yang menyatakan bahawa agama Hindu tu, kitab-kitab agama Hindu tu sebenarnya diambil daripada apa? Daripada apa? Okey, daripada suhuf. Ada yang menyatakan
Tapi saya tak kata itu tepat wallahu alam, kita tak tahu Saya cuma sampaikan je lah. Nanti orang kata, betul lah kitab agama Hindu tak? Sebab Allah berjanji bahawa hanya hal Quran sahaja yang terpelihara. Itu Allah janji dalam surah An-Nahlu, bukan An-Nahlu, surah apa juzuk 14. Juzuk 14, sekejap. Kalau kita tengok Al-Quran juzuk 14, lupa dah surahnya apa. Surah ke-14, surah Al-Hijr. Okey. Di mana Allah berfirman dalam surah ayat yang ke-9, inna nahnu nazik wa inna lahu lahafizun. Di mana Allah telah, yang bermaksud Allah telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Okey. Itulah janji Allah di mana Allah telah menurunkan Al-Quran dan Allah berjanji akan menjaganya. Tapi Allah tidak menjanjikan untuk menjaga kitab-kitab yang lain. Okey, sebagai contoh suhuf Nabi. Suhuf ada berapa suhuf? Tak ada soalan. Suhuf ada berapa yang Allah turunkan dan kepada siapa? Apa maksud suhuf? Suhuf tu apa maksudnya? Diamnya ni. Kitab Samawi, Ustaz. Bukan, dia tak sampai suhuf ni, dia tidak sampai kepada kitab. Okay. Allah turunkan kitab, ada 4 kitab. Tapi suhuf dia ada 100. Cuma saya tak ingat pecahan dia macam mana. Suhuf ada diturunkan kepada suhuf ni. Okay, balik kepada cerita suhuf lah. Suhuf ni dia adalah lembaran. Dia tidak sampai ke tahap kitab. Lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada nabi-nabi tertentu dan rasul-rasul tertentu. Dia tidak sampai tahap kitab. Kitab macam kita tengok kan, kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa tu seketul. Terus turun daripada terus turunlah di Bukit Tur Sina, Nabi Musa AS dapat kitab. Okey. Nabi Muhammad pula kitab Al-Quran tu diturun sedikit demi sedikit. Tapi suhuf ni Allah turunkan kepada tak silap saya paling banyak yang dapat Nabi Syis. Iaitu Nabi Syis ni siapa? Nabi Syis. Nabi Syis ialah anak kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun ada, so saya dah mana lupa, dia ada pecahan dia. Antara yang dapatnya Nabi Syis tu pasti dia dapat. Nabi Ibrahim ada, Nabi Musa pun ada. Suhuf. Suhuf ni lembaran ataupun perintah-perintah Allah yang tertentu. Okey, suhuf. Okey, baik. Mana tadi saya dah lupa dah. Okey. Saya sampai mana tadi? Saya pernah lupa dah. Kan? Kisah Nabi, balik kepada kita lah. Orang kata kitab Hindu itu berasal daripada suhuf-suhuf yang telah diselewengkan. Dia kata Brahma tu merujuk kepada Ar-Rahman. Wallahu alam, kita tak tahu kan. Ada yang mengatakan Brahma tu merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu alam, kita tak tahu sebab telah berlaku banyak penyelewengan. Injil pun ada penyelewengan yang telah menyebabkan munculnya Bible kan. Bible pun ada berapa banyak jenis Bible? Ada banyak jenis Bible. Ada revised version, ada standard revised version, King James version, ada Bible Borneo, Alkitab, ada macam-macam lagi Injil kan. Tapi beza dengan Al-Quran. Al-Quran memang dijaga. Okey, Al-Quran memang bahasa Arab. Kalau kita nak baca Al-Quran, mestilah membaca bahasa Arab. Tapi terjemahan mungkin berbeza terjemahan mungkin berbeza, tetapi mungkin berbeza dari segi sebutan bahasa, tetapi dari segi lafaz, zahir, matanya tidak ada pernah berubah. Cuma mungkin tulisan berbeza sedikitlah. Okay, contohnya mushaf kita Osmani berbeza dengan cara penulisan mushaf yang satu lagi tu Baghdadi kan. Contohlah kan. Ada sedikit, ada banyak kok beza sikit. Macam contoh macam Malaysia punya version Al-Quran, tulisan dia macam ni. Macam di Indonesia, saya pernah baca Quran Indonesia, kalimah Allah kan. Kalimah Allah, kat sini tak ada pula kalimah Allah. Tak ada. Kalau macam di Indonesia, kalau kita buka Quran kita kan, ejak Allah alif, lam, ha. Lepas tu barisnya ada atas, tapi kita baca mat lah. Kita baca mat. Allah. Kan?
Tetapi di Indonesia tulisan dia agak berbeza di mana dia sabdu, lepas tu dia ada alif kecil ke atas. Itu Quran di Indonesia. Kita macam kita di Malaysia ni, kita ada Quran. Kita punya Quran di Malaysia sama je sebenarnya. Cuma beza ejaan. Dan pastikan kalau anda beli Al-Quran, pastikan dia ada ni KDN punya ni. KDN punya number dia. Kalau macam kita tengok Quran, okay, Malaysia dia sangat jaga, nampak tak? Ke tak nampak? Ke saya nampak tak? Sekejap nampak Nampak ke Pak tak? Ustaz? Tak ada, Nampak? tak ada. Sekejap, sebab saya, sekejap saya kena tukar lah. Saya rasa kena tutup sekejap saya punya belakang ni. Change virtual background, alright. Sekejap. Sebab semalam saya ada program, 2 hari berturut-turut program berkaitan tentang harta pusaka. Saya lupa nak jemput. Okey, yang ni. Nampak tak? Ada lambang KDN ni. Pastikan anda beli Al-Quran, pastikan dia ada KDN tu lah, supaya yalah kita punya Al-Quran ni Malaysia sangat teliti juga ya. Ada juga saya perasan ada jenis Al-Quran tulisan dia berbeza sedikit berbeza dengan Mushaf Asmani. Okey. Tapi seelok-eloknya kita bacalah yang Rasam Asmani yang betul-betulnya lah yang diiktiraf oleh KDN. Sebab saya takut yalah kita takut nanti kan kita dah biasa guna Rasam Asmani, kita guna rasam yang lain, takut nanti kita tak faham pula kan rasam yang lain. Okey. Kemudian balik kepada cerita tadi Okey. Balik kepada cerita tadi di mana okey. Kejap ya. Boleh ayah tengah nak mengajar kejap je. Okey. Okey, dalam kalangan ahli kitab mengatakan sang raja bermimpi okey, bermula daripada ayat 43 bermimpi. Okey, ayat 43 raja bermimpi seolah-olah berada di tepi sungai. Okey, ini dalam kalangan ahli kitab. Okey, seolah-olah 7 ekor sapi betina yang gemuk keluar dari sungai. Okey. Daripada sungai lalu memakan rumput di sekitar sungai tersebut. Okey, ini tafsir ahli kitab Kemudian muncullah 7 ekor sapi yang kurus dari sungai yang sama. Kemudian sapi-sapi tersebut makan bersama dengan sapi-sapi yang gemuk tu. Kemudian sapi-sapi yang kurus tadi merasa bosan makan rumput, lantas memakan sapi-sapi betina yang gemuk ataupun sapi lembu lah kan. Okey. Itulah pandangan ahli kitab. Okey. Di mana raja bermimpi inilah sebabnya. Raja yang mimpi bukan orang biasa-biasa, raja yang bermimpi. Okey, kemudian raja pun bermimpi lagi, kemudian raja terbangun, kemudian raja tidur kembali, kemudian dia mimpi lagi. 7 gandum. Gandum yang hijau ataupun tangkai bijian yang hijau berada dalam sebuah wadah. Wadah ni apa benda pun saya tak tahu bekas lah kot. Dan di sisinya ada 7 gandum yang kurus lagi kering. Kemudian 7 gandum yang kurus dan 7 yang kering memakan 7 gandum yang gemuk lagi hijau. Itulah mimpi raja. Mula-mula dia mimpi sapi yang gemuk dimakan oleh lembu yang kurus. Kemudian ada mimpi lagi 7 tangkai yang hijau dimakan oleh 7 tangkai yang bijiran yang kering. Okey. Kemudian ialah biasalah kalau macam kita ambil kisah kan macam kita tahu P. Ramlee adalah seorang apa ialah apa namanya P. Ramlee ni apa nama seniman yang agung kan. Tapi perasan tak kan tafsir mimpi ni P. Ramlee ada masukkan juga dalam filem dia. Filem apa? Antara contohlah. Saya tak pernah tengok cerita P. Ramlee ni. Selalu Ustaz, selalu. Lalu bayangkanlah kita tengok daripada kecil. Ya? Nujum Pak Belalang. Nujum Pak Belalang ada mimpi Tu Pak Belalang jadi nujum. Kejap Ada ke?
Salah eh? Salah tu. Saya rasa Nujum Pak Belalang tak ada. Okey, kalau kita tengok cerita Seniman Bujang Lapuk. Pernah tengok tak Seniman Bujang Lapuk? Seniman Bujang Pernah, Lapuk. pernah, pernah. Pernah? Kan perasan tak kan yang esok tuanku perlu bertolak sebelum subuh untuk merasmikan ladang limaunya. Ya kan? Ingat tak? Ya. Yang itu yang Aziz Zantar cakap kan. Ya, tuanku untuk merasmikan apa? Merasmikan tu ladang limaunya. Tu bukan ladang limau, ladang limau. Okey. Kemudian itu pun kita dah teringat kan. Kemudian itulah watak Sudin tu. Watak Sudin ialah mentafsir mimpi. Dia mimpi tai urung jatuh betul-betul dekat muka dia. Lepas tu bila ah, Samsudin ni pun dia tafsir lah. Mula-mula tafsir macam tu, tiba-tiba dah kena ke siapa nama pengarah ni? Ahmad Nisbu. Tepat-tepat jatuh ke Ahmad Nisbu. Tu tandanya Ahmad Nisbu dah mati kan. Okey, maknanya seniman agung dia melihat itu pun boleh dijadikan cerita juga. Okey. Dan ketika itu uh, raja, sang raja itu bertanyakan kepada orang-orang yang pandai mentafsir mimpi. Punyalah ramai kat dalam Mesir ketika itu, dia cuba bertanya siapa yang boleh mentafsir mimpi. Namun, mereka menjawab yang demikian itu ialah mimpi-mimpi yang bercampur aduk dan kami bukanlah orang-orang yang mengetahui mimpi-mimpi. Okey. Alright. Maknanya kat situ tak ada orang pun yang menyatakan bahawa dia tahu maksud mimpi. Tapi kan saya tak pastilah. Kalau kita melihat ayat kan, ya ayyuhal malu aftuni fi ru'ya. Kat sini raja menggunakan perkataan ru'ya. Ru'ya. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Kataan ru'ya. Okay. Adalah ru'ya. Fi ni harfun jar kan. Harfun jar. Sepatutnya dia baris bawah. Tapi dia baris atas. Kan? Tapi saya pernahlah baca perbahasan. Kenapa dia menggunakan, tapi saya dah lupa lah kan. Ru'ya. Kemudian kalau kita baca ayat yang seterusnya, dia menggunakan perkataan ahlam. Maksudnya ada, saya tak pastilah, saya baca juga dalam ni kan, tapi tak ada pula dia menceritakan perbezaan ru'ya dengan ahlam ni. Okay? Ahlam ni pun mimpi juga. Tadi itu ru'ya. Tapi ada saya kata ru'ya tu mimpi. Cuma ahlam ni mimpi yang main-mainan tidur lah. Mainan tidur. Ru'ya ni dia mimpi yang betul-betul mimpi. Yang betul-betul yang dia ingat. Macam saya percaya lah. Saya tak pastilah. Tapi kita jarang ingat mimpi kita. Betul tak? Kita memang ingat mimpi. Cik Syaril biasa ingat mimpi. Puan Hamimah? Kadang-kadang bangun tidur teringat juga Ustaz. Bangun tidur ingat. Lepas tu dah lupa lah. Betul. Maknanya raja ingat dah mimpi ni. So jadi ada yang ulama membahaskan ru'ya ni, ru'ya tu maksudnya ialah mimpi yang kita ingat ataupun mimpi yang betul-betul beri kesan lah. Lepas tu dia jawab mimpi tu adalah mainan tidur. Ini orang pembesar dia sebab dia tak tahu. Okay? Ustaz, Kemudian, ya saya. Ana nak share sikit Boleh. Silakan. Mungkin berkenaan saya. dengan perbezaan al-hulum dan juga ar-ru'yah. Okay, Dalam silakan. bahasa Arab ada 3 perkataan yang describe mimpi. Yang pertama ialah ar-ru'yah. Ar-ru'yah tu mimpi yang datang daripada Allah. Okay, Yang alright. tahu, Kemudian al-hulum. Al-hulum kebanyakan mimpi yang kita kategorikan di bawah al-hulum ialah daripada syaitan. Sebagai mainan tidur macam Ustaz cakap tadi tu. Alright, Dan yang ketiga ialah al-manam. Al-manam juga mimpi yang mana al-manam ini kita ingat-ingat lupa. Dan kebanyakan mimpi ataupun al-manam ini kita tak ingat langsung.
Okey lah malam tadi saya rasa Al-Manam lah kot. Saya tak ingat lah mimpi malam tadi kan. Okey, bagus. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Syaril saya tahu Ustaz Syaril. Ustaz alhamdulillah ada ustaz juga dalam ni. Bagus. Alright. Jadi itu satu penjelasan yang baik lah. Saya pun tak tahu sangat tu. Okey. Bagus. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syaril di atas perkongsian ni. Maknanya boleh ulang balik tak tadi? Ru'ya daripada Allah, ahlam atau hulum tu daripada syaitan, dan satu lagi manam manam daripada itu yang mainan tidur tu ataupun kita mimpi lupa kan. Okey. Alright, Betul, jelas. betul. Okey. Dan kita sambung balik Dan selepas tadi bila orang ramai jawab tak tahu kan, hanya mainan tidur, tak ada orang tahu kan. Ahli nujum pada ketika itu pun tak tahu mentafsir mimpi dan dianggapkan itu adalah mainan tidur ataupun mimpi syaitan kan. Pada ketika itu salah seorang banduan yang terselamat mengingat, barulah dia teringat setelah 10 tahun kan. 10 tahun dia terlupa. Mungkin Allah melupakannya kan ataupun syaitan melupakannya, tapi ada hikmahnya. Supaya Nabi Yusuf tu boleh keluar daripada penjara dengan keadaan yang terhormat. Okey. Barulah teringat pesanan Nabi Yusuf berlalu satu masa yang lanjut. Okey. Kemudian yang banduan ataupun yang pembawa air kepada raja itu memohon, dia beritahu bahawa ada seorang yang terror. Ada seorang yang terror berkaitan tentang tafsir mimpi. Jadi baru dia minta raja untuk bawakannya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian pergilah dia. Si Banu tadi tu kepada Nabi, berjumpalah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Biasalah dia jumpa tak ada minta maaf ke apa kan, sebab Al-Quran tidak merakamkan dia minta maaf Nabi Yusuf saya terlupa ke, tak ada. Terus jumpa Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf dia minta Nabi Yusuf terus mentafsir mimpi tersebut. Inilah tafsir mimpi inilah yang menyebabkan ramai cendekiawan ekonomi kan, ahli-ahli ekonomi melihat sebenarnya Nabi Yusuf ini adalah father of economists. Maknanya bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ini mengatur strategi berdasarkan mimpi tersebut, kemudian dia mengatur strategi untuk untuk ekonomi Mesir. Okey. Baik, Yusuf, wahai orang yang benar. Okey. Ya ayyuhas siddiq. Okey, ada maksudnya kat sini kan. Mana kat sini? Yusuf ayyuhas siddiq. Okey. Dia kata wahai Nabi Yusuf ni orang yang benar. Dia minta tafsir lah. 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. 7 tangkai biji-bijian yang hijau serta 7 tangkai lagi yang kering. Okey. Maksudnya ialah apa? Nabi Yusuf mentafsir mimpi tersebut di mana akan berlakunya kemarau. Tidak hanya di Mesir tidak hanya berlaku kemarau itu di Mesir. Mungkin meliputi semenanjung tanah Arab tanah Arab termasuklah Mesir, kata semenanjung tanah Arab kan, Syria, Jordan, Palestin dan sebagainya, Iraq, mungkin Mekah kan. Itu adalah kawasan-kawasannya maksudnya Nabi Yusuf mentafsir mimpi tersebut dan memberikan cadangan hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. 7 tahun berturut-turut ni menanam sungguh-sungguh. Kemudian apa yang kamu ketam atau potong tu, biarkan dia pada tangkainya kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Maknanya pada 7 tahun yang pertama akan berlakunya economic boom. Dalam sistem ekonomi dunia sekalipun 7 tahun ataupun 10 tahun memang ekonomi akan boom. Memang ekonomi naik kan, majulah ekonomi maju. Jadi pada ketika itu kita kumpullah kekayaan secukup-cukupnya. Sebab apa? Bila kita kumpul kekayaan, kita kumpul harta ataupun kita kumpullah, kalau macam kita sekarang ni ramai kan, dengar emas turunnya kedai emas terus penuh kan. Emas turunnya kedai emas penuh kan. Kenapa beli emas saya pun tak faham. Lah, tapi tak apalah kan, nak beli emas kan. Tak apalah. Sebab wanita kan, wanita dia suka emas kan. Lah lelaki tak suka emas sebab tak boleh pakai kan. Jadi pun kita tengok emas pun, emas je kan. Betul tak Cik Zaril?
Ustaz Syarif, betul tak? Tengok emas kan, oh emas, okey. Kalau perempuan dia macam ada berkilau-kilau tengok emas. Lelaki tengok emas, emas, okey, tak apalah. Okey, kemudian akan datang dalam tempoh 7 tahun akan berlakunya kemarau. Tadi ekonomi boom. Kemudian 7 tahun ialah ekonomi kemelesetan ekonomi disebabkan kemarau. Jadi begitulah duit yang kita ada tadi tu ataupun biji yang kita simpan tak guna sepenuhnya itu, itulah kita gunakan untuk menampung. Begitulah kita punya kehidupan kan. Jangan semua kau habiskan belanja kan, habis gaji. Mestilah kita ada simpanan untuk menghadapi kecemasan. Itu adalah teori asas kepada ekonomi. Contohnya kan, ekonomi kita pada sekian daripada daripada 2010 sampai 2020 ada ekonomi kita tengah naik kan. Jadi ketika itulah kita mengumpul harta supaya kita waktu ekonomi kemelesetan ekonomi, barulah kita kena menggunakan wang-wang tersebut ataupun kita punya harta tersebut untuk survival kita. Begitulah kehidupan kan. Cuma mungkinlah kita penjawat awam, kita tak terasa sangat kan. Betul? Kan? Betul tak? Betul tak betul saya cakap ni? Kan? Sebenarnya kita rasa okey, walaupun kita punya gaji tu naik setiap tahun, dapat increment setiap tahun, gaji kita statik kan. Tetapi kita perasan tak kuasa beli kita makin jatuh. Duit kita dengan kenaikan harga barang tu tak sekata. Gaji naik tapi harga barang naik 2 kali ganda. Itu adalah berlakunya inflasi. Jadi bagaimana untuk mengawal inflasi? Macam mana? Apa dimasukkan dengan inflasi? Kita belajar ekonomi pula. Ni belajar sejarah, belajar ekonomi pula kan. Apa boleh terangkan apakah yang dimasukkan dengan inflasi? Dah nak pukul 9 dah. Cepat. Apakah yang dimasukkan dengan inflasi? Jadi kalau kita tanya saya kan, dalam satu prinsip teori pengekonomian punya teori kan, sebuah negara ataupun sebuah kita belajar ekonomi kan, tujuan kita belajar ekonomi ialah untuk mencapai keseimbangan ekonomi, economic equilibrium, okey, di mana permintaan mestilah equilibrium dengan penawaran kan. Itulah kita punya asas kepada teori ekonomi kan kalau ini kan. Okey. Jadi teori asas kepada ekonomi untuk mencapai. Tapi bila harga barang naik, bila harga barang naik, macam mana kita nak mengawal harga barang tu terus naik ataupun mengurangkan kadar kenaikan harga barang tu? Jadi sebagai kerajaan, sebagai contoh kerajaan, bila barang naik apa yang kita kena buat? Kita ada dua option. Sama ada kita mencetak lebih banyak wang, mencetak lebih banyak wang ataupun kita mengurangkan wang tu berada di pasaran supaya harga barang turun. Jadi anda pilih yang mana? Kalau anda lah, kita dengan PM, Ustaz Syahril, Perdana Menteri kita. Macam mana Ustaz Syahril? Kalau harga barang naik di pasaran, saya bagi satu option harga barang naik, barang mahal, barang yang mahal mengejar kenaikan harga barang lah, inflasi lebih kurang. Tetapi bagaimana kita nak mengawal inflasi tu? Adakah kita perlu mencetak wang ataupun kita perlu mengurangkan wang di pasaran? Macam mana? Diam terus main Facebook kan biasa tengok, baca-baca kan. Macam mana? Kalau inflasi, kalau tanya saya, berlakunya inflasi di mana wang banyak berada di pasaran. Jadi tugas kita ialah jangan memperbanyakkan wang tu lagi. Ingat tak waktu ni, kita bukan cerita politik lah. Waktu dulu kan dia kata harga barang naik, tiba-tiba ada salah satu cadangan daripada menteri, tak silap saya, Timbalan Menteri kot. Timbalan Menteri mencadangkan supaya kita cetak banyak wang. Saya pun pelik, kenapa dia punya cadangan kita cetak lebih banyak wang. Kalau cetak banyak wang, nanti kita berlakulah lagi tinggilah inflasi itu berlaku. Jadi kita kena mengurangkan wang di pasaran. Bagaimana nak mengurangkan wang di pasaran? Di mana kerajaan akan meningkatkan kadar bunga.
Kalau kita belajar ekonomi ni kan, kerajaan akan meningkatkan kadar bunga supaya orang akan menyimpan wang di bank ataupun terus melabur. Kalau kita melabur, kadar bunga tinggi, barulah kita nak melabur kan. Jadi kerajaan akan seharusnya lah, dia ada pro and cons lah, menetapkan kadar, meninggikan kadar bunga. Tapi bila tinggi pula kadar bunga, orang tak nak buat pinjaman pula, ekonomi tak boleh bergerak juga sebab orang tak nak buat pinjaman kerana kadar bunga tinggi. Bila tak buat pinjaman, macam mana nak buat? Nak jadi usahawan kan. Contohnya kita buat pinjaman untuk perniagaan. Jadi kita buat pinjaman untuk pembelian kereta. Kita beri pinjaman untuk beli rumah kan. Bila kadar bunga tinggi, terlalu tinggi lah, maksudnya tinggi, tidak menyampai keseimbangan, ekonomi dari segi usahawan pula yang akan jatuh. Jadi itulah orang kata permainan dalam ekonomi. Bila kita buat macam ni, mungkin ada implikasi yang lain. Tapi cadangan yang orang kata mencetak duit tu memang tak masuk ada akal lah. Itu adalah tafsiran mimpi kemudian setelah 7 tahun. Okey, ada masyarakat lain pukul 9. Okey, tak apa, kita pun nak habis dah. Okey, pada 7 tahun yang kemudian barulah ekonomi boom balik di mana Allah menurunkan hujan rahmat. Okey. Jadi ada apa soalan sebelum kita akhiri? Ada? Tak ada Okey, jadi kita akhiri kita punya pertemuan pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi minggu hadapan. Jadi saya mohon maaf jikanya ada tersalah kata ke kan. Jadi saya minta maaf. Jadi kita akhiri kita punya program membudayakan Al-Quran pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Ahzab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.